Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Alhamdulillah, pada pagi ini seperti biasa jadual kita, kita akan bersama-sama program Bicara Pusaka. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini Bicara Pusaka kita ni adalah siri yang kedua terakhir. Siri yang kedua terakhir. Maka tuan-tuan, puan-puan yang sedang menonton kita punya program pada pagi ini, pakat-pakat share dan live. Share dan live pula. Share dan like. Kan bila kerja dekat rumah macam ni lah tuan-tuan. Ya. Walaupun tuan-tuan nampak saya background Maiz Ustaz ni mesti kerja di pejabat. Tidak tuan-tuan. Sebenarnya saya di rumah. Kalau bunyi macam-macam, ada bunyi orang sedang menukang, tungtang, memang tengah orang buat kerja sebelah rumah saya ni tuan-tuan. Saya minta maaf lah awal-awal kalau ada dengar benda-benda tu. Baik. Okey. Seperti biasa tuan-tuan, saya mengharapkan kepada tuan-tuan yang sedang menonton, pakat-pakat kita share program-program Bicara Pusaka pada pagi ini. Jangan hanya tengok saja tuan-tuan, tengok, jangan tengok, kena tekan button like, kemudian tekanlah button share. Bila dah tekan button share tuan-tuan, semoga yang kita sharekan itu menjadi amal jariah kita tuan-tuan. Yang ni yang kita nak tuan-tuan, amal jariah yang kadang-kadang tanpa kita sedar dah berlaku, dapat pula pahala kepada kita. Baik tuan-tuan, sekali lagi saya beritahu kepada tuan-tuan, insya-Allah pada hari ini kita akan mengadakan program Bicara Pusaka, iaitu pada hari ini siri yang ketujuh, iaitu siri yang kata orang kedua terakhir. Bicara Pusaka ni kita ada 8 siri dan siri ini adalah siri ketujuh. Ada berbaki satu siri lagi pada bila tuan-tuan, iaitu pada hari Khamis ini. Tolong take note tuan-tuan, pada hari Khamis ini tuan-tuan, yang siri terakhir. Baik, seperti mana yang kita maklum tuan-tuan di awal tadi, antara objektif kita Maiz Majlis Islam Selangor mengadakan kempen Bulan Faraid Negeri Selangor ini adalah untuk menggalakkan masyarakat untuk belajar atau menuntut ilmu yang semakin dilupakan ini. Ni ilmu faraid ini, ataupun disebut sebagai ilmu klasik tuan-tuan. Ni ilmu klasik ni tuan-tuan. Saya dapat ilmu klasik ni daripada sahabat saya juga, dia kata kan Ustaz Nazri Cik, dia kata apa, ini ilmu klasik ni Syekh, entah kena betul-betul jaga ni. Ingat lagi pesanan dia. Baik, kemudian seperti biasa tuan-tuan, seperti biasa saya sebutkan tadi, jangan lupa pakat like dan share banyak-banyak program ini pada pagi ini. Semoga ada di kalangan sahabat-sahabat kita ialah yang nak tahu berkenaan tentang ilmu faraid, nak tahu berkenaan tentang pusaka, boleh kita sebar-sebarkan. Sebelum itu tuan-tuan, sebelum saya nak meneruskan program kita pada pagi ini, sukanya lah saya nak memperkenalkan diri saya, iaitu seperti mana tuan-tuan yang mengenali lah, yang tak kenal saya kenalkan sekali lagi. Dalam IC saya nama Muhammad Saleh bin Abdul Sahar, selaku moderator pada pagi ini tuan-tuan. Bukan penceramah, saya ulang sekali lagi, moderator. Saya kira ada kata, ni siapa penceramah ni? Ustaz moderator penceramah ke panel penceramah? Tak. Saya tak penceramah pada hari ini. Saya hanya moderator saja. Baik. Kemudian insya-Allah kita tuan-tuan dalam tengah musim Covid ini tuan-tuan, jaga diri, lindungi diri kita tuan-tuan. Yang belum daftar vaksin, daftar segera. Dan sekarang ini kita ada program walk-in tuan-tuan, ambil masa peluang walk-in tuan-tuan, dan doa, kita kena doa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mengangkat virus COVID-19 ini dan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, sila pakat-pakat share tuan-tuan, pakat-pakat share program kita pada pagi ini, program berkenaan tentang Bicara Pusaka. Baik. Sebelum saya nak memperkenalkan lagi penceramah kita pada pagi ini, saya nak peringatkan kembali kepada tuan-tuan, insya-Allah di akhir ataupun di akhir rancangan ini kita ada beberapa hadiah yang akan kita nak berikan kepada tuan-tuan.
Tapi nak dapat hadiah bukan boleh dapat senang-senang tuan-tuan. Kena jawab kuis. Kan? Kuis ini akan diberikan, soalan-soalan ini akan diberikan kepada penonton-penonton pada waktu-waktu tertentu nanti. Tuan-tuan kena standby, kena tunggu, tenang-tenang, jangan pergi mana. Stay tune. Kan bak kata orang Jawa. Stay tune, jangan pergi mana-mana. Tunggu. Apa hadiah dia Ustaz? Hadiah yang utama tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan tahu penceramah kita pada pagi ini, salah seorangnya adalah yang menulis buku ini tuan-tuan, iaitu Faham Faraid. Ni bab Faham Faraid, hadiah utama yang pertama. Kita tengok siapa yang boleh jawab kuis tersebut, soalannya tepat, ini hadiahnya. Saya tunjuk dekat sikit. Takut tak nampak. Buku ni Faham Faraid. Yang dibuat oleh panel kita yang menulis tu adalah panel kita tuan-tuan pada pagi ini. Jangan bab kata orang, jangan pergi ke mana-mana. Kalau tuan-tuan rasa nak buat air sekarang. Saya pun dah buat air dah. Makanan je tak siapkan lagi di atas meja ni, mungkin habis ni baru makan. Siapkan, tunggu di hadapan telefon ataupun smartphone tuan-tuan ataupun di laptop tuan-tuan masing-masing. Kemudian dan hadiah yang kedua pula. Hadiah kedua iaitu kita ada bijak pusaka game. Bijak pusaka game ni. Apa soalannya? Tunggu juga tuan-tuan. Ada soalan-soalannya nanti yang akan diutarakan. Ni bijak pusaka game. Baik. Jangan risau tuan-tuan, soalannya tenang saja, tak susah pun. Kita bagi soalan senang-senang nak bagi tuan-tuan dapat hadiah pada pagi ni. Rugi tuan-tuan. Kalau tak masuk, tak orang kata, bak kata orang, tidak stay bersama kita, rugilah tuan-tuan. Baik. Okey. Saya tak nak lengahkan lagi tuan-tuan. Kita dah makan masa begitu lama. Baik. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesempatan bersama panel kita, iaitu saya perkenalkan Ustaz Helmi Hanis bin Muhammad, selaku pendakwa bebas dan pengasas Akademi Alif. Tajuk yang akan dikupaskan pada hari ini iaitu kesan lambat urus pusaka. Tuan-tuan, tadi sebelum saya nak live tadi tuan-tuan, saya bersembang-sembang dengan Ustaz Helmi. Saya bertanya, Ustaz, mengaji faraid ni di mana? Ustaz Helmi ni mendapat pengajian direct terus daripada Tok Guru Faraid di Mesir tuan-tuan. Ni tuan-tuan, jangan main-main tuan-tuan. Jauh datang tuan-tuan daripada Mesir, belajar di sana dan bawa ke sini, dan Ustaz Helmi Hanis membuat satu formula-formula yang menarik untuk kita lebih mudah dan faham berkenaan tentang ilmu faraid ini. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Ustaz apa khabar? Baik, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pagi-pagi ini kita ceria-ceria Ustaz, walaupun berada di rumah ya. Pastikan ada gangguan-gangguan kita. InsyaAllah. Kalau ada dengar jeritan-jeritan tu, harap semua fahamlah. Semua faham. InsyaAllah Ustaz, kami memahami Ustaz. Biasalah. Saya pun duduk risau ni, sebelah rumah saya ni tengah menukar ni. Jadi ni tukang ketepung lagi. Okey Ustaz, tanpa buang masa lagi Ustaz. Soalan pertama saya nak bertanya kepada Ustaz, soalan mukadimah pada pagi ini. Baik. Ustaz, bagikan pandangan Ustaz berkenaan yang dimaksudkan tentang pengurusan harta pusaka itu. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman nabi wasi'a. Terima kasih Ustaz Saleh, moderator pada hari ini. Jadi sebelum saya menjawab soalan, terima kasih Ustaz Maiz, tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton sekalian, dan kerana sudi hadir pada forum yang kali ini. Jadi apa khabar semua? Cuba komen sikit, nak tahu sihat ke tak? Tu dia. Nyatakan daripada mana semua? Nak tengok dekat komen? Jangan malu-malu. Sila nyatakan, jangan malu-malu. Berinteraktif sikit. Dia daripada Hulu Bernam. Saya tak boleh lihat komen, saya tak pasti boleh tengok ke tak ni. Ada komen ke Ustaz?
Komen ada Ustaz. Daripada Ulu Bernam, PPS. Kita banyak peserta-peserta ni dia sebenarnya AS. Ini ada kan. Tu. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Dia mungkin lambat sedikit kan ni Ustaz kan. Biasa Ustaz. Okey, baik. Suara tersekat. Ada suara tersekat. Cuba ni komen yang lain. Suara okey tak? Komen suara siapa? Tuan Ilmi kata suara tersekat ni. Ini bos saya mana satu tu? Ustaz Saleh kot tu. Bos saya tu. Okey, kajian clear Ustaz. Alhamdulillah. Ni Shah Alam. Shah Alam dekat ni. Rumah saya ni. Saya U5 ni. Okey, rasa clear kot insyaAllah. Mungkin yang Tuan Hilmi tu mungkin line internet tu kot. Kena cuba cek line internet. Okey, kalau semua clear tu mungkin tak ada masalah sebenarnya tu. Okey. Daripada Shah Alam lagi Ustaz, ada lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi seperti mana yang ditanya oleh Al-Fadhil Ustaz, apa maksud pengurusan harta pusaka? Okey, yang saya nampak ni pandangan saya lah. Dia merupakan satu proses tuntutan dan pindah milik harta pusaka si mati. Saya ringkaskan bagi mudah. Iaitu satu proses tuntutan dan pindah milik harta pusaka si mati. Jadi kalau kita nak huraikan, dia ada 3 perkara dalam makna dia ni. Tuntutan satu, yang kedua pindah milik, dan yang ketiga harta pusaka. Yang pertama apa dia? Tuntutan, proses tuntutan. Okey, apabila seseorang meninggal dunia, ramai duk ingat harta pusaka dia tu kena terus faraid. Terus tengok dalam bank ayah dia tu ada 10 juta, ayah meninggal, orang kata, kita orang dapat ni pusaka 10 juta kan. Dia tak nampak orang kata benda proses ataupun tuntutan yang kena dilalui dengan harta pusaka tu. Okey, apa dia? Yang pertama, kalau dalam mazhab kita Syafi'i, yang pertama tuntutan harta secara langsung, iaitu kita kena tolak zakat harta. Zakat harta. Itu kena nak lebih detail tu, kena sesi yang lain tu Ustaz, sebab kita punya tajuk lain ni. Okey, itu secara ringkas. Kemudian urus kos pengurusan jenazah, kena tolak. Kalau tak ada khairat lah. Okay, ataupun kalau ahli waris nak membayarkan itu tak ada masalah, tapi yang asalnya kena bayar dengan harta pusaka si mati. Kemudian harta pencarian, yang itu kena buat tuntutan. Kemudian hutang, kena bayar hutang si mati. Tadi harta 10 juta Ustaz kan? Ayah pun ada hutang juga 5 juta. Kena tolak lah. Mana tinggal lagi 5 juta lah. tak boleh terus kata itu ada saya pernah dengar dia kata macam ni. Itu hutang tu antara ayah dengan Tuhan, dengan Allah Taala. Macam itulah. Sampai tahap tu. Okey, lepas pada tu kalau ayah tu ada buat wasiat, si mati ada buat wasiat, maka kena tolakkan wasiat dia dengan syarat-syarat tertentulah, dengan rukun-rukun dia dan sebab dia dan sebagainya. Lepas baki itulah baru difaraidkan. Tu yang kedua tu pindah milik. Pindah milik itulah setelah wasiat, pindah milik kepada ahli waris melalui faraid ataupun takharuj. Takharuj ni maknanya dia yang ahli waris mendapat faraid tu, dia melepaskan hak dia. Melepaskan hak dia, sama dia nak bagi pada ahli waris yang lain, ataupun dia tak nak harta pusaka, ataupun dia nak bagi pada orang lain, ataupun dia nak sedekahkan. Itu terpulang. Itu dinamakan takharuj. Kemudian itu yang kedua, pindah milik. Yang ketiga, harta pusaka. Jadi setengah orang dia menganggapkan semua harta si mati menjadi harta pusaka. Sebenarnya harta pusaka ni dia ada syarat-syarat tertentu. Antara dia mestilah harta yang halal. Kalau seseorang tu meninggal dunia, dia ada 100 juta contohnya, tapi 100 juta tu hasil dia buat kilang arak ataupun buat kasino, itu tidak menjadi harta pusaka sebab dia adalah harta yang tidak patut syariah. Jadi macam mana nak buat duit tak patut syariah ni, duit haram? Bagi pada Ustaz Saleh. Iaitu bagi pada Maiz. Dia orang tahulah nak uruskan macam mana tu kan. Kalau bagi saya buat lain tu Ustaz tadi. Kalau dapat Maiz 100 juta tu, memang senyumlah kita tengok semua. Dia punya pegawai-pegawai semua senyum lebar tu. Tak adalah, dia Maiz ni sebagai pemegang amanah, bukan dapat duit kat dia orang. Dia gunakan tu untuk umat Islam. Kadang-kadang orang salah faham Ustaz kan. Dia ingatkan Maiz duit banyak ni, orang kaya, tengok kita besar apa semua tu. Ini duit guna duit orang ni.
Semua salah faham tu. Dia amanah ni sebab dia apa, saya sendiri berjumpa dengan Ustaz Al-Fadil, Ustaz Indra, Ustaz Fazil. Dia cerita Mak Ais ni sangat kata teliti dalam bab duit ni, sampai kita ada auditor kan daripada luar. Dia main-main 3 kali kena audit Ustaz. 3 kali kena audit. 1 sen tu ditanya kan. Ditanya tu orang kata dah macam pandang masyar dah kata. Okey, baik. Itulah contoh secara ringkas adalah maksud proses pengurusan harta pusaka. Proses harta pusaka. Kalau nak lebih detail lagi itu kena sesi yang lain lah, ataupun adalah mungkin saya rasa ustaz-ustaz yang sebelum ni ataupun selepas ni akan jelaskan ataupun telah jelaskan berkenaan dengan tuntutan pindah milik dan juga harta pusaka. Okey, wallahu alam. Okey, baik Ustaz. Penerangan yang cukup padat, padu dan insya-Allah tuan-tuan, seperti mana yang Ustaz Elmi sebut tadi, memang kalau ada beberapa topik tu yang memang nak kena ulas yang panjang, betul Ustaz sebab kita tak boleh nak bincangkan pada pagi ini secara nak detailkan sedetail-detailnya. Sejam ni tak cukup tuan-tuan. Belum lagi moderator berceramah lagi ni. Kata balik kat saya pula jadi moderator. Sebab kita ada soalan-soalan yang kita akan raikan kepada sidang penonton yang senang menonton. Ada persoalan yang nak bertanya, silakan. Tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, Ustaz Elmi Anis ni salah seorang yang mahir dalam bab kiraan yang berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Kalau perasan saya tengok, kenapa muka Ustaz tengok belah kiri kanan? Sebenarnya saya tengah tengok komen. Kalau ada soalan-soalan, kita nak tengok kalau ada komen, ada soalan, kita akan terus bagi kepada Ustaz Helmi untuk menjawab. Saya tak nak jawab, saya terus bagi kepada Ustaz Helmi. Okey, baik. Ustaz, tadi Ustaz dah bincangkan berkenaan tentang harta pusaka ini, definisi harta pusaka, maksud yang ringkas berkenaan pusaka. Isunya sekarang Ustaz, bila berlaku kematian, kadang-kadang biasalah waris Ustaz, dia kata apa, berlaku je kematian, kan adalah waris kita yang bijak sikit, ada tanya, bang, bila kita nak bicara harta pusaka ni, abang sulung kata apa? Tanah kubur abah masih merah lagi, hang nak sembang pasal harta pusaka. Itu biasa tuan-tuan. Itu kalau balik Kedah lah. Kalau jumpa orang geng-geng Jerman, orang-orang Jawa, ceritanya lain kan. Cuma ni Ustaz, persoalan saya di sini Ustaz. Bila timbul kematian, di peringkat waris, contohlah anak-anaknya ada lebih kurang 10 orang, ramai. Di sini Ustaz menjadi persoalan. Siapakah waris yang betul-betul layak yang boleh untuk menguruskan harta pusaka si mati ni Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Ustaz di atas soalan. Okey, siapakah yang lebih layak untuk menguruskan harta pusaka si mati? Yang layak, yang pertama sebenarnya adalah ahli waris yang berhak terhadap harta pusaka si mati. Itu yang lebih layak. Yang lebih layak. Dan kita kena tengok juga, ahli waris ni ramai Ustaz. Kadang-kadang ada yang muda, ada yang tua, kan? Ada yang sihat, ada yang sakit, kan? Ada duduk dalam penjara Ustaz, kan? Ada duduk atas katil, ada tengah koma, ada yang ditidurkan. Jadi yang layak ataupun yang seeloknya menguruskan harta pusaka ni yang sihat dan juga ada kelapangan. Kalau ahli waris tu tidak tak lapang, tak ada masa lapang kerja kan, 24 jam kerja, tak ada masa. Jadi dia boleh minta pihak ketiga uruskan pusaka tu. Dan memang betul kena ada kos, tapi kos tersebut boleh kita ambil daripada harta pusaka si mati. Sebab dia termasuk dalam proses pengurusan jugalah, boleh ambil pada situ. Tak ada masalah. Kalau ahli waris nak buat, dia kata ni nak upah, boleh, tak ada masalah, nak upah, ambil daripada harta pusaka tu. Memang ada kos apa Ustaz? Kalau Ustaz Saleh ni pengalaman lah kan. Minyak, masa perjalanan, makan, minum apa tu semua kena ada kos tu. Bayar tol apa semua, kan saya janji bukan free of charge. Kan? Lepas tu orang kata, alah nanti dapat juga kan. Orang kata duit harta pusaka memang akan dapat. Ni sekarang ni takkan aku nak ke Bulu sampai nak tunggu harta pusaka ni kan. Kena bayar, kena bagilah. Itu. Wallahu alam. Dan antara lain
boleh juga pihak-pihak yang lain yang ada berkepentingan terhadap harta pusaka tu. Contohnya macam Maiz kan. Macam si mati meninggalkan isteri dan juga anak perempuan sahaja. Tu je ada. Maka baki itu akan dapat pada Baitul Mal. Kalau di Selangor, Baitul Mal adalah di bawah Majlis Agama Islam Selangor. Maka Maiz pun boleh buat tuntutan. Malah Maiz sendiri pun membantu waris. Saya dengar cerita Maiz dia kadang-kadang sampai pergi ke Indonesia. Daripada cerita Ustaz Fazil kan, pergi ke Indonesia macam menjejak waris tu. Menjejak waris. Dan bagus ni Maiz yang dia satu cerita saya dengar bahawa apabila dia jejak waris, tiba-tiba ada waris asabah. Masuk waris asabah ni maksudnya apabila ada waris asabah, Maiz tak dapat lah. Maiz tak dapat. Maka ketika itu Maiz pun mengundurkan dirilah. Sebab memang mereka tak dapat. Di Kelantan saya dengar dia orang dah bahagi dah pusaka pada Maiz. Dah 3-4 tahun dah. Kemudian rupanya ada waris asabah. Maka kita tu kena pergi jumpalah. Bukan Maiz, Baitul ni Majlis Agama di Kelantan. Mana kena jumpa balik, kena beritahu bahawa ada waris asabah, ke pihak Majlis Agama akan pulangkan balik baki itu kepada waris asabah tersebut. Okey, wallahu alam. Baik Ustaz. Okey, minta tolong komen sikit. Tadi saya dengar ada kata suara moderator bergetar lah. Cuba komen sikit. Bergetar lagi ataupun tidak? Ya atau tidak? Maklumlah Ustaz, mikrofon baru. Kan? Mikrofon baru. Baru nak warm up Ustaz. Baru nak warm up. Tuan-tuan yang sedang mendengar atau sedang menonton pada pagi ini pertama kali saya merasmikan mikrofon baru ni. Sebelum ni guna ni mic laptop je. Harap-harap okey lah kot, walaupun suara bergetar sikit. Kata Ustaz ada suara bergetar lah. Tak apalah, insyaAllah nanti saya cuba setting lain. Saya pun tak tahu nak belajar ni tuan-tuan. Baik. Okey. Betul apa yang dikupaskan oleh Ustaz Helmi berkenaan tentang waris, siapa-siapa pun berhak. Kemudian kalau rasa waris-waris ni yang sibuk nak lantik orang ketiga iaitu melantik majlis agama pun boleh, tak ada masalah dalam membantu uruskan. Dia bukan apa tuan-tuan. Isu berkenaan menjadi harta pusaka itu tidak diuruskan dengan baik ataupun menjadi harta yang terbeku disebabkan waris-waris ni dia tidak cakna dalam bab isu bab pusaka, bab pengurusan ni. Masing-masing semua lepaskan tangan. Tak apalah, nanti-nantilah. Dia begitu. Ada pula yang kata, tak boleh, mak dah pesan. Kalau dah mati, jangan agihkan pusaka. Siapa nak duduk, duduklah. Ini kadang-kadang masalah ni. Yang ni yang kadang-kadang kita bimbang dengan isu waris-waris. Ustaz, saya pengalaman lah Ustaz. Sebelum ni lah Ustaz, masa saya kuliah lah. Mengajar, ada juga muslimat ni, kuliah muslimat lama lah. Okey. Audio getar-getar sikit saja tapi jelas didengar. Alhamdulillah. Saya dah bimbang ni, audio getar-getar sikit. Harap jelas je. Nanti saya setting lain lah. Maklumlah, baru nak belajar tuan-tuan guna sound card V8 ni dengan mikrofon baru ni. Okey, baik insyaAllah. Okey. Saya nak kongsi sikit pengalaman Ustaz. Masa saya mengajar di kuliah muslimat, saya ingat ada seorang muslimat ni jumpa saya. Dia kata, Ustaz, kalau saya buat wasiat kepada anak-anak, saya bagi tahu kepada anak-anak, kata nanti bila saya mati, jangan agih harta pusaka ini. Dia kata gitu. Maknanya terus, siapa nak duduk, duduk. Maknanya tak payah tukar-tukar nama. Kadang-kadang ini yang salah faham di kalangan masyarakat kita. Kita bimbang. Bila mana kita tidak menguruskan pusaka tersebut, kita lengah-lengahkan lagi, dia akan jadi satu pewarisan yang panjang. Kalau dalam bahasa faraidnya Ustaz, kiraan berlapis lah. Sebab waris yang terlalu panjang. Maka timbullah isu bila mana kita melambat-lambatkan, kita tidak segerakan berkenaan tentang urusan pusaka ini. Persoalannya di sini Ustaz. Ustaz, cuba huraikan sikit Ustaz berkenaan tentang pengurusan pusaka ini. Kenapa dia perlu disegerakan? Sebab masyarakat kita berfahaman menganggap bahawa kalau kata kita segerakan bab pusaka ini, ataupun kadang-kadang masyarakat nak macam kata kalau bicara pusaka kita takut anak-anak gaduh, berebut dan sebagainya. Ini perspektif masyarakat lah. So dalam pandangan Ustaz sendiri bagaimana? Kenapa kita perlu segerakan supaya dia tidak menjadi
masalah kepada waris-waris yang kemudian. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Okey, dia berkaitan dengan maksud proses pengurusan harta pusaka tadi. Okay, seperti mana yang saya sebut tadi, dia ada tuntutan. Antara tuntutan daripada harta pusaka ni ialah membayar hutang. Jadi membayar hutang ni kepada si mati merupakan satu perkara yang perlu disegerakan. Sabda Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqa bidaini hatta yuqda'an. Roh seseorang mukmin yang telah meninggal dunia ni, dia tergantung. Maksud dia tergantung daripada sampai ke makam yang mulia. Sehinggalah hutangnya dibayar. Dalam satu kisah, Rasulullah SAW, ni ada 3 orang sahabat yang meninggal dunia. Mayat ni, jenazah yang pertama, baginda akan bertanya, dia ni ada hutang tak? Kalau ada hutang, lepas tu baginda tanya pula, dia ni ada duit tak nak bayar hutang dia? Kalau sahabat kata ada, baru Rasulullah solatkan jenazah. Sampailah jenazah yang ketiga, Nabi tanya, dia ni ada hutang tak? Ada. Dia ada duit tak? Tak ada. Nak bayar hutang tu? Tak ada. Kemudian Nabi kata, kamu solatlah ke atas jenazah sahabat kamu ni. Nabi tak nak semayang. Sehinggalah seorang sahabat kata, tak apa Rasulullah, aku akan membayarkan hutang ni. Barulah Rasulullah SAW solatkan jenazah ni. Nak menunjukkan bahawa hutang ni satu perkara yang sangat penting. Kan? Dalam hadis yang lain Nabi kata, orang yang mati syahid ni diampunkan segala dosanya kecuali satu je, hutang. Hutang. Dan hutang ni pun tuan-tuan puan-puan, jangan main. Walaupun kita dalam kubur, walaupun di padang mahsyar, hutang kita akan dituntut. Walaupun 1 sen. Macam mana ustaz nak tuntut duit? Mana saya mati tu mana bawa duit? Duit tinggal kat waris, dah faraid dah. Di padang mahsyar, di akhirat nanti dituntut dengan pahala. Pahala-pahala gitu akan bernilai, tahu tak? Bernilai. Bernilai. Lepas tu kalau pahala semua dah habis, dia ambil dia bagi pula dosa dia. Tolak dosa daripada yang yang berhutang. Tu dia. Lu jaga-jaga. Hutang ni sangat perkara yang sangat penting, dan oleh sebab itulah apabila berlaku kematian kena segerakan. Apabila kena segerakan, maka proses pengurusan harta pusaka itu perlu disegerakan. Dalam hadis yang lain Nabi kata, mutillul ghaniyyu zulmun. Ini kalau dia masih hidup lagi. Orang kaya yang menangguhkan bayaran hutang dia tu, dia kaya, ada duit, nak bayar hutang, dia boleh bayar hutang, tapi dia tangguhkan. Nabi kata zulmun, adalah satu perkara yang zalim. Satu perkara yang zalim. Apatah lagi dia telah meninggal dunia. Meninggal dunia, ada harta yang boleh bayar hutang, lebih sepatutnya didahulukan. Didahulukan. Dan antara lain, kita perlu segerakan proses urus harta pusaka ni, iaitu kita nak memudahkan pembahagian pusaka pada ahli waris. Sebab apa? Ketika itu dokumen-dokumen masih orang kata masih boleh tahu kat mana disimpan. Boleh kita cari, senang nak cari. Kalau dah lama, tuan-tuan dan puan, dah lama tu mulalah, kat mana aku letak sijil mati, sijil lahir, dah berterabur dah. Kadang-kadang lebih teruk hilang. Ataupun musnah. Rumah terbakar, habis musnah dokumen belaka. Jadi itu menyukarkan lagi proses pengurusan harta pusaka. Dan satu lagi, ahli waris ketika itu pun tak ramai. Contohnya si mati ada isteri, ada ibu bapa dan anak. Itu je. 5 orang tu je yang dapat pusaka. Tapi apabila dah berlaku lama ni, ataupun kita tangguhkan proses pengurusan pusaka tu, maka dia akan bertambahlah ahli waris. Bertambah. Bila bertambah ahli waris, maka faham-fahamlah. Dia akan banyak perkara-perkara yang negatif yang akan berlaku lah. Lebih sukar lagi. Sebab kalau kita nak, macam contohnya tanah, setiap ahli waris tu kena kemukakan dia punya kad kenalan dia, dan macam-macam. Dan lagi, kenapa kita perlu segerakan proses pengurusan harta pusaka ni, supaya harta pusaka tu boleh dimanfaatkan dengan segera oleh ahli waris. Kalau ada tanah, si mati ada tanah, maka tanah tu orang kata akan diusahakan. Tak adalah terbiar macam tu je. Tumbuh orang kata semak samun, bukan setakat semak samun Ustaz, sampai tumbuh hutan Amazon. Tumbuh balak boleh terbang, boleh buat bisnes balak dah Ustaz. Nak kata lama ni tak diuruskan, kan? Sebab apa? Sebab sabda Nabi SAW, man kana lahu ardun
falyazra'ha aw liyuhritha akhahu wa illa falyada'ha. Apa maksud dia? Barang siapa yang memiliki tanah. Dia ni ada tanah. Maknanya tanah ni contohnya dia dapat daripada pusaka ayah dia. Dan Nabi kata yang pertama hendaklah ia bercucuk tanam padanya. Bercucuk tanam. Kalau dia tak mampu, dia sibuk kerja, ada kerja benda lain. Ataupun diserahkan. Nabi kata serahkan kepada saudaranya untuk bercucuk tanam. Serahkan kepada saudaranya, kawan-kawan, adik-beradik ke siapa-siapalah untuk mengusahakan tanah tersebut. Sama dia disewakan dan sebagainya lah. Asalkan tanah tu diusahakan. Ataupun kalau dia tak nak bagi, kan? Ataupun tak ada orang nak membantu, semua sibuk, semua kerja. Nabi kata kalau tidak, wa illa falyada'ha. Lebih baik dilepaskan tanah. Maksudnya apa? Maksudnya tanah tu mesti diusahakan. Jangan biar macam tu saja. Mesti diusahakan. Ada orang kata ada hasil tanah tu, ada hasil, ada buah. Sekarang ni musim durian kan Ustaz? Tanam pokok durian tu, untung berapa tu, kan? Saya tak tahulah tak ni kan. Orang kata syarikat boleh untung dalam 1/2 juta, wallahu alam kan. Tu kena tanya pekebun durian lah. Saya pemakan durian ni Ustaz. Okay, dan satu lagi, kalau si mati ada duit simpanan, duit simpanan dalam bank ke, koperasi ke, saham ke dan sebagainya, dia kalau duit lama tak dituntut ni, dia akan masuk kepada pendaftar wang yang tidak dituntut. Dia akan pindah kat situ. Jadi kalau kita nak buat nak ambil duit daripada bank, contohnya di bank Maybank ke, lepas pada tu dia kata duit dah pindah ke pendaftar tak dituntut, maka kena pergi sana lah. Jadi kena buat proses yang lain pula. Jadi benda tu jadi menyukarkan buat ahli waris. Okay. Itulah antaranya. Banyak lagi Ustaz. Mungkin Ustaz boleh urai kot. Kalau kita tengok mungkin pada setiap orang tu tak sama. Dia ada kisah-kisah dia. Siapa malam siapa yang tidak merasa dia tidak tahu. Siapa yang rasa dia tahulah. Okey. Wallahu alam. Baik Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut pasal hutang. Ni soalan-soalan banyak ni pasal hutang ni orang tanya. Hutang ni tuan lebih pula waktu musim pandemik ni Ustaz. Lagilah banyak orang nak berhutang. Hutang pula tak payah bayar kan. Soalan saya Ustaz. Hutang ni kalau katalah si mati ni dah habis dah, pusaka dia dah habis dah, lunaskan hutang. Kemudian hutangnya ada lagi. Adakah hutang itu menjadi kewajipan kepada waris untuk dia bayar, ataupun hutang si mati itu akan jadi waris pusaka juga kepada waris? Cakap Ustaz. Okey. Ini pun berlaku salah faham. Apabila berlaku salah faham, dia diviralkan pula, jadi bertambah lagi salah faham tu Ustaz. Okey, baik. Hutang. Okey, contoh. Ayah ada harta pusaka 10 juta. Okey, 10 juta banyak. Okey, tapi tengok-tengok cek-cek hutang dia ada 20 juta, hutang 20 juta. Maka so ada baki negatif 10 juta ni siapa nak bayar? Ada orang kata, saya pun pernah dengar Ustaz, dia kata hutang tu kena waris kena bayar. Lepas tu bayar tu ikut faraid. Ikut faraid. Kalau kita fikir logik lah Ustaz kan. Contohlah si mati tu ada bayi, baru ada baby lagi 5 tahun kan. Anak lelaki pula tu asobah. Asobah 5 juta bahagian dia. Kalau baby tu boleh cakap, orang kata apa ni aku kena bayar, aku nak duit. Duit gaji pun RM50 pun aku dapat. Jadi itu menunjukkan dari segi logik pun macam kontradik kan. Jadi benda itu tak benar lah. Hutang tu tidak dibayar mengikut faraid, bahkan ahli waris tak wajib pun bayar. Kalau dalam kisah Rasulullah tadi kan, Nabi tak kata mayat tu, Nabi tak suruh waris bayar hutang dia. Nabi kata Nabi tak solat je. Cuma sahabat, ini bukan waris tu sahabat kata nak tolong bayarkan hutang dia. Tolong bayar. Jadi tak wajib ahli waris, tetapi kalau ahli waris nak bayar itu lebih baik kan. Kata sifat ihsan, kasih pada ayah kita, ibu kita. Itu tak ada masalah, itu lebih baik sebenarnya. Tapi dari segi hukum tidak wajib. Okey, satu. Yang kedua, yang ni kena faraid Ustaz. Yang ni kena faraid. Hutang tu kena faraid. Dia macam ni, mungkin dia salah faham. Okey.
ayah ada harta pusaka 10 juta. Okey, hutang ada 5 juta. So, wasiat tak ada, maka 5 juta tu difaraidkan. Okey, dibagi pada ahli waris. Okey, kemudian difaraidlah, bagi pada isteri, pada bapa, pada ibu dan sebagainya lah, anak-anak. Dah bagi-bagi farid, rupanya tiba-tiba cek-cek, rupanya ada lagi hutang tercicir. Berapa? 1 juta. 1 juta tercicir. Maka yang 1 juta ni, siapa yang kena bayar? Ahli waris kena bayar. Sebab sebenarnya daripada harta pusaka tu mana kena ambil balik lah. Ahli waris kena bayar dan mengikut kadar faraid. Macam tu. Tu buat betul. Sebabnya sebenarnya hutang ayah tu adalah 6 juta, bukan 5 juta, 6 juta. Maknanya dia boleh mampu bayar sebab dia ada 10 juta. Cuma isu sekarang ni ahli waris dah ambil dah. Dah ambil dah. Lepas tu kena bayar balik lah. Itu tak tahulah kan. Agak-agak iman masing-masing lah. Kalau iman kuat bagilah kan. Kalau iman tak kuat habis dah, tak tahu, lantak lah. Nasib lah. Agak-agak waris nak bayar ke sejuta tu? Agak-agak lah. Itu persoalan ni kan. Okey, wallahualam Ustaz. Okey, baik. Betul. Seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Elmi itulah. Maknanya kalau ada 1 juta tu waris-waris kena bayar lah. Selalunya sepatutnya gitu Ustaz. Yeah. Tapi biasalah waris ni kadang-kadang dia guna alasan selesai guna harta pusaka dan sebagainya. Sebab itulah sebab ada beberapa contoh bab pewarisan bila mana jatuh kepada Baitul Mal, di mana Ustaz Elmi sebut sebelum ni, kan? Bila mana kita lihat ada waris, kita pulangkan balik. Baitul Mal ni sebagai pemegang amanah je. Kita takkan menghabisi bahagian waris tu. Kalau ada waris tuntut, kita pulang balik. Berbeza kalau kata jatuh pada waris. Dia akan guna alasan lah. Dah guna dah, kita buat macam mana? Itu antaranya lah. Okey Ustaz. Kita raikan Ustaz soalan boleh. Penonton daripada Puan Rafidah Hashim. Assalamualaikum Ustaz. Dia bertanya bagaimana dengan ahli waris anak tak nak bayar hutang dengan alasan tiada bukti jumlah hutang banyak. Contoh, saya buat contoh. Saya rasa soalan ni, contohlah, tadi bapaknya mati kan. Ini anaknya berhutang dengan bapak dia. Bapak dah mati dah, tapi anaknya berhutang dengan bapaknya. Bagaimana? Adakah itu juga disebut harta pusaka dan anak itu perlu bayar dahulu hutang kepada si mati? Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih atas soalan tu. Hutang kepada si mati, bukan si mati berhutang. Hutang kepada si mati merupakan harta pusaka. Maka dia kena bayar juga. Nak bayar pada siapa? Yang pemiutang ni dah mati. Bayar pada ahli waris. Bayar pada ahli waris mengikut kadar farid lah. Tapi sebelum tu tengok keadaan lah. Tapi kalau dia si mati tu ada hutang, maka hutang tu membayar hutang si mati. Dia kena ikut tuntutan pusaka tu dululah. Sebelum nak sampai kepada farid ahli waris. Tengok keadaan lah. Keadaan kes. Hutang tu tetap kena bayar. Tetap kena bayar walaupun pemiutang tu dah meninggal dunia. Kadang-kadang salah faham Ustaz. Dia kata, yang bagi pinjam duit kat aku ni dah meninggal, jadi halal lah kira. Halal, kira halal. Kena pula bapa sendiri Ustaz yang bagi Ustaz. Akhirat ni takkan ayah nak ambil pahala aku kan. Mesti kesian kat aku. Okey, baik Ustaz. Ada soalan seterusnya Ustaz. Yang ni soalan mungkin berkenaan tentang pembahagian atau waris yang berlapis. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit bagaimana timbul isunya. Contoh ialah bila mana kita bincangkan tadi sebelum ni, bila lambat uruskan harta pusaka, kemudian berlaku waris yang berlapis. Contoh bapaknya mati, tak uruskan pusaka. Bila bapaknya mati pula, jatuh kepada anaknya pula, tak uruskan pusaka juga, anaknya mati, ada pula cucu pula. Silakan Ustaz bagi tunjuk sikit penjelasan. Kalau berlaku kematian yang berlapis ni, masalah nak kira dia macam mana? Silakan Ustaz. Okey, sebelum saya jawab soalan Ustaz, tadi kita tengok kenapa berlaku macam ni. Berlaku macam ni kan. Jadi kenapa waris ni dia tangguh bayar hutang, ni buat proses pengurusan. Jadi yang pertama, kita tengok adat dan sikap masyarakat. Yang tu kita kena ubah. Antaranya orang duk kata tanah masih merah, macam Ustaz sebut tadi di awal ni forum tadi kan. Tanah masih merah ni takkan kau nak cerita pasal harta pusaka dah. Lepas tu ada pula dia tuduh, kau cerita pasal pusaka ni, kau tamak ni. Digelar pula kena tamak. Kan, gila harta.
Ini kau cerita, mak kata nantilah, janganlah kata cerita pasal harta pusaka ayah lagi. Ni ayah tu dah meninggal, mak ni tengah sedih. Lepas tu dituduh pula anak derhaka, kau tak dengar cakap mak tu. Dituduh derhaka pula. Kalau kata Dr. Zamrul kata meminta bahagian itu tak derhaka. Meminta bahagian itu tak derhaka, tapi cara minta tu boleh jadi derhaka. Bagi sepak mak, tu derhaka lah. Itu derhaka. Tapi minta tak derhaka sebab itu hak kita. Dia dan bukan istilah derhaka tak ada. Dalam soal harta pusaka dia tak ada derhaka. Itu hak dia, kena bagi. Ada kata kena hormat orang tua tu, mak kau tu, hormat sikit. Dan ada orang kata pula ni tanggungjawab anak sulung. Ni anak sulung kena buat ni. Yang lain tu diam, ni anak sulung. Dalam anak sulung tu sekarang tengah dekat ward kan, ICU. Tak tahu sampai bila dia tunggu. Dan antaranya kurang pengetahuan kan, tak tahu. Dia tak tahu macam mana nak buat ataupun tak tahu bagi ikut suka je kan. Macam 3 Abdul kan. Abang sulung dapat harta alih, adik nombor 2 harta tak alih, adik nombor 2 dapat harta alih, duit-duit semua tu. Kemudian yang ketiga tu dapat rumah. Macam reban ayam dia kata. Rumah baru kata macam reban ayam. Okey. Jadi itu sebab puncanya kurangnya ilmu. Dan ada kalanya mereka mencari jawapan. Tetapi jawapan tu berbeza-beza. Yang ni kata A, yang tu kata B, yang kata ni kata kena buat dekat pejabat tanah, yang kita kena buat kat Manah Raja, yang tu kena pergi mahkamah dan sebagainya. Jadi itu mengelurukanlah. Dan ada kalanya berlaku masalah sesama ahli waris. Dia tak mahu harta dia tu dipindahkan pada orang lain. Contohnya tanah tu tanah mak dia. Dia buat rumah kat situ, rumah dia tapi tanah mak. Bila mak meninggal, ada tak naklah tanah tu, kalau tanah tu difaraikan, habislah rumah dia kena bagi-bagilah. Kan rumah tu kena roboh lah, tu kena jual. Jadi dia diam. Dia diam saja. Itu antaranya lah. Dan antara yang paling rasanya biasa yang berlaku ialah tamak lah. Sebab tamak tu. Itu yang menyebabkan proses tu tertangguh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Dalam surah Al-Fajr ayat ke-19. Allah kata apa? Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus. Ada dah. Dah ada sikap orang macam tu. Iaitu secara rakus macam mana? Dengan tidak membezakan halal dan haram. Dia tak kisah. Tak kisah halal pun haram, tak kisah. Halal kau ambil, haram pun ambil juga. Yang penting aku untung. Itu bahaya dia tu. Bahaya dia. Dan antara tu dah menyebabkan antara isu yang berlaku kalau kita tangguhkan ni, berlakulah kematian berlapis seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Saleh. Dan dia dari segi pengiraan pun dia jadi satu isu ataupun proses yang panjang juga. Proses yang panjang. Sebab setiap ahli waris tu dia akan berkembang. Contoh daripada 5 orang, itu lapisan yang pertama, lapisan kedua boleh jadi 10 orang ahli waris. Lapisan ketiga boleh jadi 30 orang sebab dia berkembangnya ahli waris. Jadi kat situ proses tu akan lebih rumit, lebih sukar. Dengan lebih lama lagi proses tu kita tak buat, maka akan bertambah rumitlah sesuatu pembahagian pusaka tu. Contoh, saya ada dapat satu pertanyaan pengiraan berlapis. Mungkin saya boleh kongsikan. Kejap. Yang saya dah buat lah. Mana ni? Okey. Ada Ustaz, ada nampak tak? Apa Ustaz nampak? Nampak? Okey. Ni. Soalan ni saya mula terima macam ni Ustaz. Dia kata Ustaz ada soalan ni, ada kematian berlapis. Okey, baik. 3 lapis je Ustaz, 3 lapis. 3 lapis dia kata kat saya. Lepas tu dia bagilah. Dia punya dokumen. Tapi alhamdulillah dia bagi tu lengkap. Jadi senang proses nak buat sebab saya menggunakan Excel. Saya menggunakan Excel ni senang sikit. Dan yang paling penting data tu tepatlah, dia ada semua data ada. Kemudian saya tengok 1, 2, 3. Lepas tu tengok ada kematian keempat. Ini bukan 3 lapis ni. Cek ada lagi kematian. Berapa Ustaz? Cuba tengok Ustaz, ada berapa? Ada 7 kot. Bukan 7 Ustaz, 10 Ustaz. Allah, tak nampak bawah tu.
Lepas tu saya tanya dia balik, ini bukan 3 lapis ni tuan, ini 10 lapis. Lepas tu dia kata saya ingat 3 lapis sebab dia 3 keturunan je. tiga keturunan kira 3 lapis je. Aduh. Tapi wujud ada Excel ni Ustaz. Jadi macam inilah yang kita buat kan, yang kalau tuan-tuan puan-puan boleh tengok dekat skrin tu kan. Ini saya padamkan, saya Excel nama-nama ahli waris ni. 10 lapis kematian, kita ada berapa ahli waris? Kita ada 64 ahli waris Ustaz. 64 ahli waris. 64 ahli waris. Yang kelabu ni dah, yang tak ada nombor ni dah meninggal lah. Dah meninggal. Mana ada 10 orang meninggal. Dan bahagian mereka, bahagian mereka ni. Yang setelah kita buat pengiraan. Jadi Alhamdulillah Ustaz, kalau kita ada Excel ni mudah sikit Ustaz nak buat. Mudah. Saya pun ada buat kursus Ustaz, kursus untuk belajar gunakan Excel nak kira pemberitaan berlapis. InsyaAllah bulan, tak silap bulan 10 Ustaz. Okey. Ustaz Elmi, nanti Ustaz akan bagi tahu waktu bila nak bersama dengan Ustaz Elmi dalam kursus ini nanti. Untuk nanti kita beritahu Ustaz. Untuk nanti. Okey. Okey Ustaz, sebelum saya teruskan, terlupa tadi. Kita bagi satu soalan Ustaz. Satu soalan untuk ni penonton. Satu soalan penonton. Okey. Lupa tadi. Okey. Silakan Ustaz Elmi. Okey. Okey. Soalan pertama Okey. Yang tu rasa terbalik Ustaz. Hadiah utama saya yang bot tu. Yang saya tu hadiah kedua tu sebab nampak dia lagi mahal tu. Apa Ustaz? Ilmu tu penting Ustaz. Betul. Okey. Soalan pertama. Okey. Maksud proses, ini soalan ni maksud pengurusan harta pusaka ialah satu proses tuntutan dan pindah milik harta pusaka si mati. Adakah maksud ini ataupun kenyataan ini betul ataupun salah? Senang je Ustaz. Betul atau salah? Nak tembak pun tembak antara dua tu. Ustaz, ulang balik soalan. Okey, ulang balik soalan Tapi siapa dah berjawab tu kira rezeki lah. Belum lagi nak salah ni jawab lagi Ustaz. Boleh jawab lagi? Silakan. Boleh kan Ustaz? Boleh. Terus. Okey. Maksud pengurusan harta pusaka, maksud pengurusan harta pusaka ialah satu proses tuntutan dan pindah milik harta pusaka si mati. Adakah ia benar ataupun salah? Okey. Nanti Ustaz tolong pilih pemenang di komen-komen ni Ustaz. Silakan. Kita serah pada tim untuk pilih. Okay, saya ni untuk sibuk cakap ni. Tak sempat nak tengok. Sebab saya punya ni dia kadang-kadang dia tak nampak ni. Takut dia bercampur dia punya komen tu. Dia ada yang hantar dulu dapat nombor 2. Hantar kemudian. Jadi takut tak adil pula Ustaz. Okey. Jawapannya apa Ustaz? Sebab ramai dah jawab ni Ustaz. Saya terus bagi pemenang. Okey. Kena tunggu akhir nanti Ustaz. Akhir nanti. Kita bagi surprise bagi surprise sikit. Okey, bagi surprise. Sekali dengan pemenang yang soalan kedua Ustaz. Okey, yang tadi soalan pertama tadi Ustaz Elmi tanya, pemenangnya akan menerima bijak pusaka game okey. Betul Ustaz Okey, ini permintaan penceramah kita. Okey, yang soalan kedua pula Ustaz. Faham buku faraid. Ini penulis dia sendiri yang punya hadiah ni. Baik, silakan Ustaz. Okey, soalan kedua tu nanti di akhir pula. Okey, akhir pula. Okey, silakan Ustaz. Teruskan. Okey, kita sambung balik. Okey, jadi kita ada 64 tadi kan? 64 ahli waris. Cuba Ustaz tengok, tuan-tuan puan tengok dia punya ni. Asal masalah dia ataupun pembawah dia ni. 2,120,600 pembawah dia. Contoh ahli waris yang pertama ni XS kan. Bahagian dia 424,320 per dengan 2 juta. Terhadap harta pusaka yang kematian yang pertama tu Ustaz. Yang pertama tu. Ustaz, ni mati tahun bila ni Ustaz? Saya tak ingat lah Ustaz tahun bila. Tapi ramai waris mati Ustaz. Ramai yang waris mati ni kan kalau bab berlapis ni. Dia ada 64 waris semuanya. Jadi harta pusaka si mati ni tuan-tuan perempuan, ramai duk ingat harta pusaka ni duit yang dalam bank. Tanah, rumah dan sebagainya. Sebenarnya harta pusaka ni termasuk perkara-perkara yang kecil. Contohnya si mati ada meninggalkan dia beli pen. Jadi pen tu harta pusaka tuan-tuan perempuan.
contohlah satu pusaka si mati ni kan, dia ada sebatang pen kan, sebatang pen ni. Jadi bahagian untuk ahli waris dia, jadi sebatang pen ni pemilik dia sekarang ada 64 orang pemilik dia ni. Pecahan bahagian dia itulah. Seorang tu 400 juta lebih per 2 juta 400 ribu per dengan 2 juta lebih. Terhadap pen ni. Macam mana nak bagi? Memang tak boleh bagi. Cuma kita boleh, cara yang terakhir kita boleh takharuj, melepaskan hak. Tapi nak lepaskan hak, setiap ahli waris tu kena tahu bahagian dia. Kan? Kena tahu bahagian dia. Baru boleh lepaskan hak. Kalau tak tahu bahagian, macam mana nak lepaskan hak? Tak tahu dapat berapa. Tu sebab kena kira juga. Dan ada juga yang saya dapat soalan mula-mula Ustaz. Yang ni yang kedua lah, yang ni yang lain. Dia dah kira dah kematian berlapis. Saya tak ingat berapa lapis. Kemudian dia tanya pula saya, rupanya ada ahli waris tercicir. Dia menarik Excel ni kan, kita ahli waris tercicir ni kita boleh tambah, kita boleh adjust. Kalau kita tulis atas kertas Ustaz, kena buat daripada A balik Ustaz. Okay. Ini tak tahu berapa besar ni. Ustaz, tuan-tuan pun tengok Dia punya, kalau saya zoom out zoom out. Cuba tengok tu Oi, panjang. Tu. Ni daripada A sampai Z ni. Ni Ustaz, kalau kertas ni Ustaz tak tahu lah, ni besar dinding rumah ni. Yang panjang. Okey, kembali balik. Yang tadi kan, dia ada waris tertinggal. Kemudian saya tanya balik. Okey, siapakah ahli waris tu? Dia beritahu lah. Dia berkahwin. Lepas tu kena tanya balik. Dia dah bercerai. Dia bercerai tu waktu si mati hidup ke meninggal dunia? Dia tak pasti. Dia tak pasti. Jadi kat situ antara isu kalau kematian berlapis ni ataupun kita lewatkan proses pusaka ni, dia akan kehilangan fakta ataupun sukar mendapat fakta. Macam dia tanya tadi, dia tak tahu, dia kena tanya balik. Dan juga dia tak pasti, dia tanya balik ataupun dia tak pasti. Sama ada ahli waris tu yang macam dia berkahwin, dia bercerai sebelum mati ke bercerai selepas mati. Bercerai lepas iddah ke ataupun sebelum iddah. Dia tak pasti. Apabila jawapan tak pasti, kita tak boleh buat pengiraan Ustaz. Tuan-tuan tak boleh. Saya kata macam tu. Saya tak boleh buat pengiraan sebab keadaan ahli waris tidak pasti. Kemudian dalam keadaan ni boleh tak selesai satu pusaka? Jadi persoalan ni saya telah tanyakan pada Dr. Zamrul. Saya cubalah kuat ada jawapan. Dr. Zamrul sendiri pensyarah UKM, pakar faraid. Tak silap ahli panel MAIS juga Ustaz kan. Dia kata memang tak boleh selesai. Kalau ada tanah si mati memang tak boleh selesai sebab tanah dia ada prosedur dia. Dia kena ada kad menala semua. Memang tak boleh selesai. Walaupun seorang saja. Ahli waris contoh dalam 64 orang ni ada seorang je. Tak tahu keadaan dia. Maka tak akan selesai. Itu antara isu lah yang akan berlaku kalau kita melambatkan proses pembahagian pusaka tu. Kita menangguhkan, dia akan jadi macam itulah. Apabila ahli waris ramai, berlakulah macam-macam masalah sehinggalah tak boleh nak selesai langsung. Asalnya boleh selesai, jadi tak boleh langsung selesai. Sampai bila? Sampai kiamat lah. Sebab dia ahli waris tak jumpa. Jadi rugilah kat situ. Rugi daripada kat situ. Tapi wallahu alam dari segi kanun tanah negara tu, wallahu alam mungkin ada cara-cara maknanya kerajaan boleh ambil balik tanah kan dan bayar pampasan. Jadi pampasan tu lah kita tak boleh buat apa sebab ahli waris tak ada ahli waris. Apabila tak ada ahli waris, tak tahu bahagian. Tak boleh nak kira. Apabila tak boleh nak kira, tak ada bahagian. Apabila tak ada bahagian, tak boleh dibahagikan pampasan tersebut. Wallahu alam. Tu janganlah kita tangguh-tangguh berlaku di kematian. Anak sekarang ni kan, anak sekarang ni orang kata COVID-19 kematian tu kan macam setiap hari tu Ustaz kan. 200 100 lebih kematian. Maka setiap kematian tu ada proses pengurusan harta pusaka. Bahkan mungkin berlaku kematian berlapis. Ada suatu soalan yang tanya kepada saya, kematian berlapis, 3 lapis tu Ustaz, 3 mati akibat COVID. Allah. 3 mati akibat COVID. Tu kena sama-samalah kita cakna dalam bahagian pusaka ni wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Kita Ustaz Okey, punya penerangan ni Ustaz, sedar tak sedar nak kat pukul 11 dah Ustaz. Sekejap sangat. Ya Allah rasa macam 5 minit Ustaz. Itulah. Baru tadi saya duk fikir nak tanya macam mana Ustaz guna Excel ni, ada formula ke? Macam-macam dalam kepala saya duk tanya ni Ustaz sebenarnya. Sampai boleh Ustaz. Nanti kita share. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Sebab itulah saya katakan kepada tuan-tuan, penonton yang bertolong sekalian, pada pagi ini kita mai datang jemput panel ni bukan calang-calang tuan-tuan. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Tak kampung je Ustaz. Biasa-biasa je. Ustaz, okey. Sebelum
Saya terlupa Ustaz, sebelum saya terlupa. Apa kata kesimpulan yang Ustaz boleh buat? Sebab ni kita nak tahu pemenangnya siapa. Sebelum kesimpulan, kita nak bagi tahu pemenang dulu Ustaz. Pemenang tak sabar tadi. Tadi jawapannya apa Ustaz? Salah ke betul? Okey. Jawapan dia betul. Betul. Okey. Saya pilih pemenang yang jawab dahulu iaitu Wan's Lees. Ya. Encik Wan's Lees. WANZLEEZ. Silakan Encik Wan's Lees PM kan dalam box Facebook Majlis Ulama Islam Selangor, nama penuh, alamat rumah dan nombor telefon supaya pihak urusia kami dapat menyerahkan bijak pusaka game. Bukan hadiah yang tadi bijak pusaka game. Yang kedua, bau buku Faraid, Fahami Faraid. Ini antara permintaan penceramah kita. Maknanya yang tadi Encik Wan's Lees akan dapat bijak pusaka game. Dan satu lagi soalan, buku daripada penulis kita ni yang sedang cakap ni. Okey Ustaz, bagi soalan Ustaz. Soalan mudah. Okey, dengar baik-baik tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ini soalan subjektif Ustaz. Tadi soalan objektif kan, ni subjektif. Okey, tuan-tuan puan-puan dengar baik-baik. Okey, soalan dia, nyatakan 3 punca masyarakat melewatkan urus pusaka. Sekali lagi, nyatakan 3 punca masyarakat menangguhkan urus pusaka ni. Tadi saya ada sebut kan? Cuba kena tengok baliklah kan. Okey, cuba. Okey, ini jawab 3 bagi bermasa berapa second, berapa saat sila jawab. Sementara nak tunggu jawapan daripada pemenang, bakal pemenang kita. Okey, dipersilakan Ustaz Elmi Anis, kita buat kesimpulan program kita pada pagi ini. Kesannya kalau kata berlakunya kita melambat-lambatkan, melengah-lengahkan urusan pusaka. Kemudian dalam yang Ustaz Elmi sebut dalam kes sekarang hari ini, kematian yang pandemik, ya, dalam 1 hari, dalam 2-3 hari, kematian yang sekaligus di kalangan waris kita. Sebab apa kalau kata kita kesan lambat uruskan. Dan akhir sekali Ustaz, tolong Ustaz promote sikit Ustaz program Ustaz akan datang. Yang ni ramai nak tahu ni Ustaz, sebab saya tengok Excel tadi teruja Ustaz, teruja sangat. Macam mana Ustaz boleh kira? Saya beritahu Ustaz ya. Sedangkan saya ni kawan-kawan dah cerita, lawyer kata kalau kiraan satu lapis ni dia orang ambil cas 200 Ustaz. Ustaz ni berapa lapis ni, 64 lapis ni darab lah dengan 200. Berapa boleh dapat tu Ustaz? Silakan Ustaz, kesimpulan dan kalau ada program yang Ustaz akan adakan yang akan datang. Silakan Ustaz. Okey, baik. Jadi sebagai kesimpulan ya, tuan-tuan, puan-puan, Ustaz-Ustaz, kita dah nampak kesan-kesan kalau kita menangguhkan pembahagian pusaka ni. Sangat dia punya kesan tu sangat orang kata sangat impact dia sangat besar. Bahkan kalau kita tengok dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Antara impact yang boleh kita tambah iaitu memakan harta anak yatim. Kalau kita kalau kita tangguhkan pembahagian pusaka tu, kemungkinan ahli waris ataupun orang lain memakan harta anak yatim. Si mati ada anak kecil. Itu sangat besar dia punya dosa dia. Yang mana Allah berfirman, barang siapa yang memakan harta anak yatim ni secara zalim. Secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Maka sesungguhnya dia telah memakan dalam perut dia tu api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan dia akan diseksa dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah min zalik. Itu dia punya kesan yang paling besar, itu kesan di akhirat nanti Ustaz. Kita tak nak berlaku macam tu. Kita tak nak memakan harta yang bukan milik kita. Ada satu kalam mufti, saya tak ingat mufti tapi saya ingatlah kalam dia. Mufti tersebut dia kata kemungkinan yang berlaku masyarakat zaman sekarang ni yang jadi kucak-kacir ataupun jadi ni, kemungkinan mereka telah memakan harta yang batil. Sama ada secara sengaja ataupun tak sengaja. Jadi dia efek kepada perangai sikap masyarakat. Wallahu alam. Wallahu alam. Itu pandangan seorang mufti. Saya tengok nama dah lama sangat dah lupa. Okey. Jadi kita sebagai masyarakat
Yang paling penting adalah ilmu tu. And Nabi SAW sendiri bersabda, ta'allimul fara'idha wa'alimuha. Pelajarilah ilmu faraid. Walaupun ilmu faraid itu sebahagian daripada proses pengurusan pusaka, tetapi dia akan menarik ilmu-ilmu yang lain juga yang berkaitan pusaka. Faraid ni kan kita dah tahu, faraid ni bagi pusaka pada waris je, kan? Tetapi sebenarnya dia menarik ilmu-ilmu yang lain. Contohnya dia menarik ilmu kedoktoran. Sebab ilmu kedoktoran ni penting sebab kita nak tahu waktu kematian. Waktu kematian ni sangat penting sebab kalau dia mati tu serentak, hukum dia lain. Hukum faraid itu pembahagian tu lain. Mereka tidak saling mewarisi antara satu sama lain. Tapi kalau kematian tu ada sela masa, kan? Contohnya kemalangan tu suami meninggal pukul 9, isteri meninggal 9:01 minit. Isteri itu mewarisi harta pusaka suami dia walaupun sela masa 1 minit saja. Dia ada hukum itu. Jadi dia penting. Bahagian kedoktoran, forensik, macam polis di tempat kejadian. Dia kena tanda betul-betul. Dia kena tanya saksi, ni mayat ni kalau berlaku kemalangan ni mati pukul berapa. Dia tak boleh kata letak semua mati pukul 9. Tak boleh. Dia menjejaskan hukum faraid nanti kan. Pembahagian tu akan lari akan ni. Satu, yang kedua hubungan nasab. Dengan ilmu faraid ni kita dapat mengenali ahli waris siapa-siapa. Dan juga bahasa Ustaz. Dengan ilmu faraid ni saya mengenali bahasa Ustaz. Contohnya ayah pada datuk nama dia moyang. Moyang tu kita tahulah. Ayah pada moyang namanya buyut. Ayah pada buyut, apa Ustaz? Ayah pada buyut nama dia Cakawari. Mak pada buyut Cilawagi. Bukan saya reka ni, saya tengok kamus. Ni waktu saya buka kamus dia jadi apa macam Samad Said sikit. Panjang. Macam bawah kan. Cucu, cicit, piut, oneng-oneng. Dah adalah kamus. Dia menarik ilmu faraid dia menarik banyak ilmu. Ilmu perundangan kan, kanun tanah negara, ilmu macam-macam ilmu matematik, kita belajar tentang gandaan sepunya terkecil, tapi ilmu matematik tu kita fokus pada pecahan lah kan. Gandaan sepunya terkecil, faktor sepunya terbesar, pecahan, saham, asal masalah dan sebagainya lah. Banyak ilmu. Ilmu dan juga merakumi semua ilmu fiqh. Dari mula pada yang 4 rokok tu, ibadah, muamalat, munakahat dengan jinayat. Ibadah contohnya macam zakat kan, solat jenazah, ibadat. Muamalat contohnya berkaitan dengan harta kan, harta yang telah dijual tak jadi pusaka, tentang harta harta riba tidak jadi pusaka dan sebagainya. Kemudian munakahat hubungan suami isteri kan, hukum pusaka suami isteri kalau bercerai macam mana kan, dan sebagainya. Kemudian jinayat, pembunuhan kan, pembunuhan pun melibatkan hukum pusaka juga. Kalau anak tu bunuh ayah tak dapat pusaka anak tu, sebab dia bunuh ayah dia. Sekarang macam mana Ustaz, COVID kan, anak bawa balik rumah jangkit COVID dekat ayah, kemudian ayah meninggal dunia akibat COVID. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang anak tu tak dapat pusaka sebab dia penyebab kematian ayah tu. Dalam mazhab Syafi'i apapun kena pergi mahkamah lah. Saya terangkan tentang hukum ni, tentang hukum dalam kitab, bukan pandai-pandai. Tapi apapun ahli waris boleh kemukakan kepada mahkamah. Mungkin mahkamah tu ada pandangan yang tertentu yang kata ni. Tapi dari segi hukum macam tu lah. Dia tak dapat pusaka sebab dia penyebab kematian. Bukan dia sengaja nak bunuh, tapi dia penyebab, maka tak dapat pusaka. Jadi hati-hati tu sebab kerajaan sekarang ni kan tak bagi kita rentas negara, rentas negeri tu sebabnya. Aku takut kau pergi tadi kau tak dapat pusaka nanti kan. Ustaz, macam kemalangan lah Ustaz kan. Contoh kalau suami bawa kereta, isterinya mati. Boleh jadi sebagai suami. Boleh. Dengan syarat suami tu dia bawa dengan keadaan lalai ataupun langgar peraturan lah. Tapi kalau dia bawa betul-betul kan, peraturan lori langgar ke, tu bukan sebab dia lah, sebab lori tu. Dia bawa kereta, dia tak cek tayar, dia tak tukar tayar tu dah botak, accident, dia tak dapat pusaka. Jadi kena hati-hati, berhati-hati di jalan raya. Kena letak lagi kalau tidak tak dapat pusaka. Okey Ustaz, kita dah penghujung dah ni Ustaz. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu Ustaz, jika Ustaz Akademi Alif, Ustaz Helmi ni salah seorang pengasas Akademi Alif. Jika Ustaz ada program-program yang akan datang, boleh Ustaz maklumkan kepada sidang penonton ni Ustaz. InsyaAllah mana tahu yang ingin studi terlibat khusus akan datang bersama dengan Ustaz. Silakan Ustaz. Okey.
program sekejap. Dia kena cari ni. Tak ready pula tu. Okey, dia yang terbaru yang terdekat ni ke yang boleh dia orang ikuti perkembangan Ustaz punya program. Okey. Baik. Bagus. Tuan-tuan boleh tengok dekat apa ni, kalau laman web Faham Faraid. Nama buku tu Faham Faraid, laman web fahamfaraid.com ataupun page Faham Faraid. Akademi Alif pun boleh juga, Faham Faraid. Kat situ adalah info berkaitan dengan program-program yang akan dibuat, dianjurkan oleh Akademi Alif lah. Yang terbaru ni 14 Ogos ni Ustaz. Maknanya dah lepas apa ni orang kata bulan Faraid ni. kita panjangkan sikit lagi. 14 Ogos ni kita bengkel pengiraan. Pengiraan Faham Faraid. Dalam bengkel ni kita fokus pada pengiraan je Ustaz. Daripada pagi sampai petang kita pecah otak dengan kira je Ustaz. Tak buat benda lain. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan nak join, pastikan tuan-tuan puan-puan dah mahir dah asas dia. Sebab kita tak fokus pada asas. Asas tu kita dalam bengkel asas. Yang mana kita telah buat pada bulan Mac, Jun dan Julai baru ni secara online. Sekarang ni kita nak pergi next level lah. Kira yang ni intermediate lah. Yang sebelum ni basic, intermediate. Ini pengiraan, kita fokus pengiraan sahaja. Daripada pagi sampai petang pada 14 Ogos ni. 2 kali, 14 Ogos dengan September tu saya tak ingat berapa bulan. Kemudian bulan Oktober kita buat lanjutan. Lanjutan ni kita fokus pada macam ni lah. Kematian berlapis, datuk dan saudara, apa lagi, Mushtaraka Akdariyah, Gharrawiyatain, janin dan sebagainya. Kematian bersama, itu dalam bengkel lanjutan. Kemudian bulan 11, bengkel khas untuk pengiraan kematian berlapis menggunakan Microsoft Excel. Kita gunakan Microsoft Excel dan kita ada formula-formula lah untuk menjimatkan masa dan memudahkan pengiraan. Macam saya kira yang 64 lapis ni Ustaz. Ya. Kalau semua data ada, saya ambil masa dalam tak sampai 2 jam Ustaz, siap. 10 lapis. Tapi data tu penting. Mesti betul. Mana kita tak tanya dah. Yang ni ada lagi tak? Mana kita berdasarkan data tu. Tapi kalau nak start daripada mula, nak tanya balik siapa-siapa, yang tu ambil masa lama lah. Yang ni saya cuma tolong kira je. Tolong kira je. Okey, baik Ustaz. Wallahu alam. Okey, terima kasih banyak kepada Ustaz Helmi. Itu tuan-tuan boleh layari web yang disebut oleh Ustaz tadilah ya. Okey Ustaz, kita terus kepada pemenang. Pemenang yang nombor 2 pula soalan tadi, kita dah dapatkan pemenang. Urustia sudah memilih pemenangnya. Tahniah kepada Syaimah Durah. Kita bagi tepuk tangan sikit. Saya ramai penonton kita. Ramai penonton ni. Tadi lupa nak bagi tepuk tangan. Sekali lagi, terima kasih kepada semua penonton. Sekali lagi saya tak dengar. Sekali lagi. Okey, sekali lagi saya bagi tepuk tangan. Tekan lama sikit Ustaz. Kita tekan lama sikit ya. Alamak Ustaz. Lagi dah. Okey, baik. Pemenangnya. Okey. Puan Syaimah telah menjawab adat dan sikap, lepas tu kurang pengetahuan, yang ketiga masalah sesama ahli waris. Okey. Puan Syaimah Durah boleh PM kepada inbox Facebook Majlis Islam Selangor, bagi nama penuh, alamat dan nombor telefon. InsyaAllah kita akan ada pihak urustia yang akan menghubungi pihak puan nanti. Baik. Okey. Kita dah sampai penghujung rancangan tuan-tuan. Sebelum saya terlupa, jangan lupa pada malam ini jam 9 suku malam di Facebook Majlis Agama Islam Selangor, kita ada kuliah faraid bersiri bersama Al-Fadil Ustaz Fazil Kamaruzzaman. Ya, siri yang ke-11. Siri ke-11 tuan-tuan dah nak habis dah. InsyaAllah final siri hari Jumaat nanti, siri yang ke-12 yang terakhir. Dan jangan lupa juga tuan-tuan, pada minggu ini, hari ini hari Selasa, besok hari Rabu, jam 9.30 pagi di Radio Aikim, kita ada perbincangan dalam segmen Celik Pewarisan dan Baitumal bersama dengan pengarah Baitumal. Boleh tonton di Radio Aikim, Radio Aikim Facebook, Aikim dan Facebook Majlis Islam Selangor juga. Dan hari Khamis kita ada bicara pusaka juga yang terakhir bersama dengan Tuan Saifuddin. Yang ni orang JKPTG, iaitu pejabat pusaka di Negeri Selangor lah. Senang cerita orang nak faham. Ada ketua pejabat pusaka Negeri Selangor. InsyaAllah tuan-tuan yang ada masalah bab pusaka, pakat-pakat tonton dalam kaedah pentadbiran nak bicara dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan,
tidak lupa juga kita ada pertandingan e-poster dan video pendek. Video pendek hadiah utama 1,500 tuan-tuan. Pakat-pakat join lah buat video tuan-tuan. Kan. Ustaz Elmi nak join pun boleh Ustaz. Tak ada masalah, kita cari pelakon nanti. InsyaAllah. Ya Allah. Boleh Okey, jadi baik. director. Jadi director. InsyaAllah saya rasa dah kita penghujung rancangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua sidang penonton yang telah like dan share program kami pada malam ini. Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan ada program beberapa program lagi pakat-pakat sama tuan-tuan. Stay tune bersama dengan Facebook Majlis Amin Islam Selangor. Sekali lagi saya ingin memohon maaf di atas kekurangan program kita pada pagi ini, yang sound saya kadang-kadang ada orang rasa getar-getar lah Ustaz. Itulah getaran jiwa saya kepada tuan-tuan yang sedang menonton rancangan pada pagi ini. Oh, tak boleh belah. Pantun je tak ada lagi ni Ustaz. Tak siap lagi pantun ni. Okey, baik. Saya mohon maaf sekali lagi tuan-tuan di atas kekurangan program kita pada pagi ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.